Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan bapak-bapak sekalian, tuan-tuan dengar cakap saya, menunggu apa yang akan keluar daripada mulut saya. Tuan tahu tak, saya tak tahu apa yang akan keluar dari mulut saya. Saya tak ada buat apa-apa rancangan nak cakap apa ke, nak beritahu apa ke. Saya tak tahu. Saya minta dengan Allah SWT untuk cakap kepada kamu benda yang betul, dengan cara yang betul. Saya seperti kamu dan semua makhluk tak boleh buat apa. Jadi apa yang kita nak tahu ni sebenarnya apa yang alam suka kita tahu. Jadi sebab itu kita mau minta dengan dia untuk cakap apa yang dia mau. Sebenarnya kita tak ada apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Yang boleh buat hanya Allah. Jadi kita ni kena ikut dia, tak ada orang lain. Dan dia hantar nabi-nabi pilih antara manusia sebagai wakil dia untuk sampaikan apa yang dia mau disampaikan kepada manusia. Nabi-nabi tu dia punya kerja bukan nak buat benda baru. Dia punya kerja hanya nak sampaikan apa yang Allah mahu. Jadi Nabi-Nabi pun tak tahu apa. Sebenarnya Nabi-Nabi wakil Allah, dipilih untuk menyampaikan apa yang Allah mahu. Jadi Nabi-Nabi sampaikan apa yang Allah mahu, kita buat seperti mana Allah mahu, dengan cara yang Nabi-Nabi tunjuk bagi kita, dengan niat nak sukakan dia. Sebenarnya itu sebenarnya agama ni. Satu orang tak boleh cakap apa yang dia nak. Sebenarnya dia kena cakap apa yang Allah nak. Jadi kalau kita ikut Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kita sebenarnya ikut Allah, kehendak Allah, apa Allah mahu. Kalau kita tak ikut Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, ikut siapa aja, selain Nabi-Nabi, mereka ni tak ada hubungan dengan Allah. Mereka tak tahu apa Allah mahu, dia orang cakap. Jadi kalau kita ikut yang bukan Nabi, yang bukan yang dipilih untuk jadi wakil Allah ni, kita akan tahu apa Allah mahu. Jadi ikut dia akan sesat lah. Jadi manusia ni akan sesat bila tak ikut Nabi, Rasul-Rasul, atau orang yang dipilih oleh Allah kan? Naib Nabi. Sekarang Nabi tak ada, Naib Nabi ada. Jadi tuan-tuan yang boleh untuk kita selamat dan berjaya, kita kena ikut Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, atau Naib Nabi sekarang. Kalau tidak, kita tak akan boleh buat seperti mana Allah mahu. Sebab mereka tu yang selain daripada Nabi, Nabi, Rasul ni, mereka tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita di dunia ni bukan nak ikut perintah siapa, nak ikut perintah Allah, lain tak ada. Kita ikut perintah bini, habislah. Orang yang tak ada ikut perintah Nabi, tak ada ikut Nabi, tak ada ikut Rasul, tak ada ikut Nabi, mereka ni ikut selain daripada Nabi lah, Rasul.
Ikut bini, ikut suami, suami ikut bini, atau ikut siapa saja, ketua dia, bos dia, atau ikut diri dia sendiri, apa yang dia faham. Saya percaya pada Allah. Saya buat yang baik. Apa yang baik? Ialah buat baik kat orang. Jangan buat jahat, dia kata. Kitab tak ada. Nabi tak ada. Saya sendiri. Saya percaya pada Allah, percaya pada Tuhan satu. Itu dia. Dan saya buat yang baik. Dia buat macam tu. Dia kata, saya tak mau apa-apa agama. Saya percaya pada Tuhan satu dan saya buat baik. Itu saya punya agama. Saya sendiri Nabi lah. Atau Rasul. Banyak orang macam tu. Dia orang panggil kadang-kadang diri dia agnostik. Ateis macam tu. Ateis tak percaya Tuhan. Agnostik ni tak tahu apa yang betul. Dia orang ikut aja. Jadi semua ni akan sesat. Jadi yang tidak ikut Nabi, Rasul akan sesat. Ada dulu ikut Nabi Yahya dia ikut. Dia buat agama. Dia kata Nabi paling betul Yahya, John the Baptist. Ada ikut Nabi Isa. Yang pengikut Nabi Yahya tu kata Nabi Isa Nabi palsu. Kami tak percaya Nabi-Nabi lain. Kami percaya Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Yahya. Yang pilih-pilih Nabi pula. Dia tak percaya Nabi Muhammad. Jadi pun mereka akan sesat. Sebab ikut Nabi yang bukan Allah suruh pada waktu dia. Waktu dia Nabi itulah dihantar, ikut itulah. Bila mereka sudah pergi ke zaman lain, zaman Nabi lain, kena ikutlah Nabi zaman tu. Yang akhirnya Muhammad, tak ada Nabi lagi. Jadi kena ikut Muhammad, dia tak boleh ikut siapa pun, tak boleh ikut Nabi lain. Jadi kalau ikut Nabi lain, bukan Nabi Muhammad pun, dia tak betul. Nabi Muhammad tu Allah bagi Quran. Dia ni penutup segala kitab-kitab terdahulu. Bila turunnya Quran, semua kitab yang lain terdahulu dimasukkan dalam Quran. Semua yang lain saja jadi batal. Apa yang ada di kitab yang dulu ada dalam Quran. Dan ada yang tidak ada dalam Quran. Jadi Quran ni kitab terakhir dan kitab yang kena diikut oleh semua manusia selepas Muhammad SAW dilahirkan sampai kiamat. Tak boleh ikut kitab lain. Jadi itulah namanya agama. Apa yang Allah mahu dalam Quran tu. Yang Nabi disampaikan kepada Nabi, Nabi sampai kat kita. Dan dikitabkan, dibukukan. Hanya kita je tak tahu lah. Dan tak nak ambil tahu. Jadi apabila kita tak nak ambil tahu apa yang Allah mahu dalam Quran, maka kita bukan ikut Allah. Agama Islam bukan agama Muhammad. Agama ni agama Allah. Allah agama dari Adam ni. Namanya Islam. Ini agama bukan agama Muhammad. Yang mereka kata Muhammadan tu. Agama Muhammadan. Bukan agama Muhammadan. Tak pernah ada pun agama Muhammadan ni. Orang-orang barat aja kata orang Islam ni agama Muhammadan. Agama yang dicipta oleh Muhammad ya. Ini semua dari Allah punya. Dari Adam sampai Ibrahim sampai semua dari Allah. Agama Allah, Islam. Dan tidak ada agama di sisi Allah melainkan Islam. Sebab dia agama perintah Allah. Dari Allah. Nabi-Nabi itu sampaikan aja. Dia bukan ada cipta mana-mana agama. Dia hanya sampaikan aja.
Dia tak ada buat benda daripada dia. Quran tu bukan daripada Muhammad SAW. Nabi hanya sampaikan aja. Jadi untuk kita berada di jalan benar, kita kena ikut perintah Allah. Siapa yang tahu perintah Allah? Kita. Tak ada siapa tahu melainkan Nabi. Rasul. Jadi Nabi untuk kita dan manusia semuanya. Sekarang ni tak boleh Nabi lain melainkan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia datuk nenek-nenek dia dulu, ikut Nabi Musa, ikut Nabi Ibrahim, dia duduk sekarang, tinggal sekarang, dia tak boleh ikut Nabi Musa lagi, Nabi Ibrahim lagi, Nabi Isa tak boleh ikut. Dia ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad mana ikut semua. Tak ikut Nabi Muhammad mana tak ikut semua Nabi-Nabi itulah. Sebab itu kita beriman dengan semua Nabi-Nabi. Jadi kalau mau berada di jalan benar, kena ikut perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi, bukan ikut cakap Nabi. Nabi SAW itu bercakap yang hadis, tafsiran daripada apa yang Allah cakap pada dia. Tafsiran dia. Dia bukan asli. Tak ada dari dia. Kalau Quran tu Allah, Nabi tukar, kata Allah, kami patahkan tengkuk dia. Kami dulu akan patahkan tengkuk Muhammad tu, kalau dia tukar. Apa-apalah. Jadi kerja Nabi ni menyampaikan aja. Mengajak manusia kepada Allah. Menunjukkan manusia yang nak taat perintah Allah, cara macam mana nak. Dia tak ada buat benda baru. Dia tak boleh. Kalau dia buat, dipatahkan tengkuk dia, dibunuhkan, dimatikan. Jadi mereka menuduh Nabi-Nabi sebagai penipu, sebagai tak cakap benar. Itu semua tuduhan palsu. Nabi-Nabi adalah orang yang benar. Dia tak ada ubah sikit pun. Tak berani dia nak ubah. Kalau ubah aja, Allah yang akan ambil tindakan lah. Dia takkan boleh hidup. Dia takkan boleh selamat. Dia takkan boleh berjaya. Jadi untuk manusia ni berjaya, dia kena ikut Muhammad SAW. Sekarang tak boleh tak ikut Muhammad. Betul-betul kena ikut dia. Kita tak boleh ubah suai, memudahkan dia. Tak boleh. Kita kena buat seperti mana yang ditunjuk kat kita. Jadi bapa tuan sekalian, manusia sebenarnya kalau mau berjaya dan mau berjalan jalan lurus, dia kena ikut Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi ni ikut Allah, taat Allah, sampaikan apa Allah mau. Agama selain daripada itu tak boleh. Sikit lain dia dah tak boleh. Bukan banyak, tak boleh. Sikit pun tak boleh. Jadi bagaimana kita nak semayang, kena ikut cara Nabi. Macam mana kita nak ajak orang kepada Allah, kena ikut cara Nabi. Macam mana kita nak bersedekah, kena semua ikut cara. Kerana dia diilhamkan oleh Allah, diberi tahu oleh Allah macam mana perkara itu kena dilaksanakan. Itulah namanya sunnah. Quran ni perintah Allah. Apa yang Allah mahu melaksanakannya, sunnah, cara Nabi. Jadi Quran dan sunnah. Selagi kamu ikut kata Nabi, Quran dan sunnahku, kamu tidak akan sesat. Jelas kan? Mau lurus, tak boleh tak ikut Quran. Ikut hadis saja tak boleh. Hadis tidak akan bercanggah dengan Quran. Kerana hadis ni sebenarnya tafsiran Quran. Kalau tak ada dalam Quran, macam mana boleh tafsir? Dia mesti ada dalam Quran dulu.
baru ditafsir, jadi banyak hadis palsu. Jadi ikut hadis palsu ni manusia takkan selamat, manusia takkan berjaya. Sebab itu kita boleh ikut hadis, tak boleh. Dia ada bersandarkan Quran. Mana hadis ni, dia tafsir Quran mana, ayat mana. Jadi bapa tuan sekalian, orang yang mau sampai kepada Allah, mau jadi kekasih Allah, mau ikut perintah Allah. Cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan niat Allah suka. Hari ini kita nak mengajak orang kepada Allah, kita tak boleh ikut cara kita. Kita tak boleh ikut akal kita. Kita siapa? Kalau kita ikut akal kita, cara kita, pasti tidak akan sampai. Kita tak akan boleh jadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah ni mau ikut perintah dia. Cara yang dia telah bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Allah bagi tahu, wahai Muhammad, katakan pada yang ikut kamu, inilah jalanku, ikut aku. Semua nabi-nabi, semua ajak kaum dia, ikut dia. Ikut dia, buat seperti mana dia buat. Semua yang dia buat, kita kena buat. Bukan yang ada yang dia buat, kita tak mau buat. Tak boleh. Kita kata saya nak semayang aja, dakwah saya tak mau buat. Macam mana boleh semayang aja dakwah tak mau buat? Dakwah tu Nabi juga buat. Kerja dakwah ni bukan untuk Nabi je. Kalau dakwah untuk Nabi, orang lain tak boleh ikut. Kenapa Allah hantar dia? Hantar dia untuk dia apa? Untuk diikut ke untuk tak diikut? Untuk diikut. Hari ni kita kata itu Nabi, saya tak mau buat, itu Nabi. Itu tak betul. Oh, kamu nak buat yang mana senang? Tak boleh, itu bukan. Kena ikut Nabi sepenuhnya, apa saja Nabi. Kecuali disuruh tak boleh ikut. Jadi buat kerja dakwah ni, kerja Nabi. Disuruh kita ikut. Umat Islam hari ni tak mau buat kerja dakwah. Langsung tak mau. Mereka yang langsung tak mau buat kerja dakwah ni, mereka tak mau ikut Nabi kita lah. Bagaimana boleh sampai kepada Allah? Bagaimana nak jadi kekasih Allah? Tak boleh. Jadi terang-terang hari ni orang Islam tak mau buat kerja dakwah. Bukannya tertutup kan? Hampir semua tak mau. Macam mana boleh orang Islam tak mau buat kerja dakwah? Sedangkan dakwah tu kerja Nabi. Kenapa orang Islam yang semayang, dia tak mau buat kerja dakwah? Ada Nabi suruh kau ikut semayang je, dakwah tak payah? Ada. Kenapa orang Islam tak buat juga dakwah? Kenapa orang Islam seluruh dunia sejak sekian lama tinggalkan kerja dakwah? Sama. Sedangkan mereka kata ikut Nabi. Kan? Ikut Quran dan Sunnah. Tidak, kamu akan sesat. Mereka cakap. Bukan mereka tak cakap. Semua orang Islam seluruh dunia cakap. Ada yang tak cakap? Tak ada. Tapi kenapa mereka tak mau buat kerja dakwah? Dakwah tu bukan sunnah Nabi ke? Ha? Dakwah sunnah Nabi ke tidak? Dah kenapa orang Islam seluruh dunia tak buat? Sama. Sejak sekian lama tak mau buat. Sampai hari ni tak mau buat. Dia mau dengar je. Tak, kenapa dia tak mau buat? Dan mereka kerana tak mau buat kerja dakwah, sampai mereka tak faham apa itu dakwah. Tak faham. Kenapa dia tak mau buat kerja dakwah? Samad. Ha? Asyik-asyik itu je jawapan kau. Ha? Tak habis-habis itu je jawapan. Orang Islam dia tak mau buat kerja dakwah. Sehingga ke hari ni. Ada ustaz-ustaz, mufti-mufti, kadi-kadi, sarjana Islam buat kerja dakwah macam Nabi. Dia orang kata kami buat dakwah, tapi bukan cara Nabi, dia tak boleh. Kita tak boleh buat sunnah Nabi, cara kita tak boleh. Dakwah ni sunnah Nabi.
kena dibuat cara Nabi. Semayang ni sunnah Nabi, semayang berjemaah kena dibuat cara Nabi. Macam itulah. Puasa ni sunnah Nabi, kena dibuat cara Nabi. Dakwah ni sunnah Nabi. Sunnah tu apa makna? Yang Nabi buat. Nabi buat dakwah hari-hari, bukan setengah hari, bukan ada hari-hari, tak ada. Nabi SAW dan semua Nabi-Nabi dulu buat dakwah hari-hari. Dan ada Nabi Allah bagi tahu siang dan malam hari. Kenapa orang Islam tak anggap dia sunnah? Kenapa orang Islam tak anggap dia sunnah? Sedangkan dia dibuat oleh Nabi, bukan Nabi kita, Nabi, semua Nabi hari-hari. Kenapa? Mereka tak faham. Kenapa mereka tak faham? Allah tak bagi dia orang faham. Sebab manusia ni dia sebenarnya tak, maksud hidup dia sudah salah. Sebab itu dia jadi macam ni. Dia tak nak buat kerja dakwah ni. Sebab maksud hidup orang Islam ni dan manusia ni jauh tersasar dari maksud hidup yang sebenar. Apa orang Islam umum nak jadi? Ha? Apa yang umumnya orang Islam nak jadi, Samad? Dan kau juga. Ha? Kaya, terkenal, berjaya. Semua kanak-kanak dia kecil sampai tua, maksud hidup mereka untuk hidup senang di dunia. Dan untuk senang di dunia mestilah banyak duit, banyak benda. Jadi maksud hidup so silap sejak sekian lama tu. Ya, apa tujuan maksud hidup di dunia ni? Macam Hanzalah, dia tak tahu. Kau tahu Hanzalah? Hanzalah saya mau berjaya, senang hidup lah, itulah kan. Umumnya nak senang hidup lah. Kalau senang hidup adalah basic needs tu, basic necessity tu ada. Rumah, kereta, rumah, kereta, isteri, anak, makan, minum, pakaian, kan. Macam hari ni, hari bulan puasa ni, ada makan, ya. Ada sahur, ada buka puasa. Nanti raya datang, ada makanan terhidang, kan. Orang macam Rashidi, dia tak boleh beraya. Mana rumah dia kita nak pergi? Ada dia buat rumah, majlis raya rumah dia selama yang kita kenal dia ni. Dia dah kahwin berapa tahun? 9 tahun. Dia ada rumah. Ha? Lepas tu di rumah tu buat majlis. Kita boleh pergi rumah dia, dia ada open house. Ada dia pernah buat. Itu makna orang yang apa tu? Maknanya tak bahagialah. Tak seperti orang lain. Kan? Samad ada buat. Samad ada buat, dia ada kerja, ada bini, ada jadi kek semua, air raya semua ada. Yang miskin macam Rashidi tak ada. Dia makan rumah orang je. Rumah dia orang tak boleh pergi sebab tak ada makanan. Sayur tak ada. Nak bagi duit raya, dia pun tak ada duit. Budak-budak datang tak ada. Ni contoh orang miskin, kan? Tapi kerana Rashidi berkawan semua dengan orang kaya, dia pun rasa kaya je walaupun miskin. Sebenarnya Rashidi ni sangat miskin sebenarnya. Tapi saya rasa dia tak pernah rasa dia miskin, sebab dia selalu bergaul dengan orang kaya. Dan dia mandu kereta bagus, bukan kereta dia, kereta bini dia yang susah nak bayar, lambat pula.
Jadi orang macam ni rasa tak berjaya lah. Sebab yang berjaya tu ialah orang yang senang hidup. Macam Yazid, tak ada rumah. Kahwin berapa tahun dah? Berapa lama? 23 tahun, rumah tak ada. Menumpang rumah mak mentua. Raya mak mentua punya lah. Mana ada rumah dia? Mana kita pergi rumah dia? Mana dia ajak kita pergi rumah dia? Betul tak? Ke rumah dia. Saya ada jemput kamu semua datang rumah saya. Lepas bila tak ada perintah, saya tak apa panggil lah. Datang aja, kalau nak rupanya tak ada siapa pun nak datang. Betul? Jadi saya ada rumah, ada kereta. Mana ada saya pernah tak ada kereta? Dah sini tak? Walaupun buruk, saya ada kereta. Ada aircon kan? Ada rumah. Hari raya macam orang ya. Jadi saya tak termasuk orang miskin. Tak pernah pun miskin. Buat-buat miskin. Dr. Nasrah tu dia buat-buat miskin. Sebenarnya dia boleh kaya. Jadi tuan-tuan yang mulia, semua orang di dunia ni dia punya ingatan, fikiran semua nak senang dia. Bila masa nak fikir dakwah. Sebab itu dia orang tak fikir dakwah. Sebab dakwah ni kena belanja harta. Kena belanja harta dakwah dan diri. Itu memang tak boleh lah. Kita nak harta, nak hidup senang, kan? Nak ada rumah, kereta semua, nak ada isteri. Kalau 4 tak boleh 1. Tiba-tiba nak suruh belanja harta. Sebab itu kerja dakwah ni mati. Sebab dia kerja yang memerlukan orang Islam tu mengorbankan harta diri. Dan dia tidak mau korban harta sebab maksud hidup dia salah. Maksud hidup dia ialah nak cari dunia, nak hidup senang. Walaupun tak senang sangat, senang. Betul tak? Jadi dari kecil lagi umat Islam ni tak diberitahu apa maksud hidup dia. Ada pernah kau diberitahu? Ada pernah kamu belajar? Jadi mana nak tahu? Mana kamu belajar maksud hidup? Tak, yang sebenar maksud hidup di mana kamu belajar? Dengan saya je. Bila kamu belajar? Umur berapa tahun? 40. Bila kamu tahu maksud hidup kamu untuk buat jadi kekasih Allah? Bila? Jadi silap besarnya umat Islam ni, dia tak belajar basicnya. Bukan umat Islam ni, semua manusia lah. Basicnya, kenapa kamu ada kat dunia ni? Itu tak tahu. Dia orang tahu aku ada kat dunia ni untuk makan, untuk minum, untuk ada rumah, ada kereta, hidup senang. Itulah aku ada kat dunia, lepas tu aku mati. Lepas mati aku tak tahu apa jadi. Sebab tak diajar, tak diberitahu. Tak ada siapa pun tahu. Kenapa tak ada siapa yang tahu tu? Sebab apa Samad? Sampai begini keadaan manusia, tak ada siapa pula tahu apa sebab dia duduk kat dunia. Dan tak ada siapa yang nak dakwahkan, ajak manusia kepada maksud hidup sebenarnya. Itu benda yang kalau orang tak nak ikut pun dia kena tahulah. Hari ni orang tahu pun tidak. Bukan dia tak nak ikut, dia tahu pun tidak. Satu orang, saya tahu maksud hidup tapi saya tak nak ikut. Saya memang tak nak jadi kasih Allah. Dia cakap macam tu. Saya memang dah tahu, daripada kecil saya tahu. Tapi keadaan manusia dia tak tahu. Daripada kecil dia tahu maksud hidup nak hidup senang. Bukanlah nak jadi kaya mungkin. Umumnya kan, ada setengah dia orang jadi kaya mungkin tak tercapai lah. Yang saya nak hidup senang lah. Hidup senang ni boleh makan, boleh minum, ada rumah, ada kenderaan, ada semualah hari raya macam umpama sekarang ni. Dekat raya ni nangis semua yang tak dapat
keluar lagu-lagu kan, dendang perantau, lagu-lagu sedih di hari raya tua muda. Jadi hari raya ni orang yang miskin, yang tak hidup senang rasa macam gagal lah. Jadi bersemarak dalam diri tu nak kaya dan berjaya. Jadi kehidupan tu sepenuhnya atas maksud hidup tu. Itu yang silapnya tu. Tak tahu langsung. Jadi di sekolah tak pernah diajar, di madrasah dia tak pernah diajar, di mana-mana pun tak diajar. Di rumah tak diajar, di sekolah tak diajar, di madrasah tak diajar, di mana-mana pun tak diajar. Apa sebab saya duduk kat dunia ni? Saya dicipta. Siapa buat saya? Saya tak tahu. Itu tak dibelajar. Belajar tinggi-tinggi, tak apa-apa belajar. Maksud hidup, tak tahu. Jadi ustaz. Maksud hidup, jadi ulama. Maksud hidup, jadi doktor. Apa maksud hidup jadi doktor, jadi ulama pula? Dia orang belajar agama tinggi-tinggi, nak jadi ulama, nak jadi ustaz. Bukan nak jadi kasih Allah. Mereka tak pernah tahu. Jadi satu benda yang sangat besar, sangat basic, tak tahu. Sangat besar. Kita tahu pun tidak nak jadi kekasih Allah. Nak jadi orang yang disayangi Allah, tak ada. Tak tahu. Walaupun kita kata kita nak cari reda Allah. Yalah, buat benda cari reda Allah lah, sahabat Allah reda lah. Tapi kita tak tahu yang itulah sebenarnya maksud kita. Kita juga. Jalan lagilah kita tak tahu. Kalau dah maksud tak tahu. Hari ni kalau kita maksud hidup kita tak tahu. Jalan boleh tahu. Langsung buta lah. Macam Rashidi, buta tuli dia. Jalan nak buat maksud dia tak tahu. Jalan buta tuli lah. Langsung buta. Sebab itu jadi rosak. Maksud hidup dia salah. Nak hidup senang. Jalan dia mesti cari duit. Takkan pula cari iman amal. Takkan ikut Muhammad pula. Sebab itu semua orang tak nak ikut Muhammad ni. Sebab dia punya maksud dia silap. Hari ni Rashidi tak pernah bagi tahu pada anak dia kecil ni apa maksud dia. Dia tak pernah. Dia pun tak tahu, dia pun tak cakap ke anak dia, bini dia. Dan semua orang pakat diam. Sebab semua percaya dalam hati masa hidup aku bukan itu. Nak hidup senang. Aku ni nak hidup senang. Macam Yazid. Baik hari ni tak hidup senang. Betul tak? Dia ada rumah dulu. Dia beli rumah. Tapi dia sudah tak boleh bayar. Rumah tu duduk jauh. Dia tak nak duduk. Dijual. Habis. Ya. Macam Azri duduk rumah bini. Bini cikgu. Rashidi tak ada rumah. 9 tahun dah kahwin. Maknanya merempat lah. Jadi semua hidup senang. Manusia sedunia maksud hidup dia hidup senang. Ada yang merempat, susah, tapi masih harapan tinggi, menggunung. Akan dapat hidup senang. Betul tak? Dan yang telah berjaya hidup senang, lega. Alah, selamat aku. Bahagia anak aku tengok baju raya. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Senang aja tengok. Habislah, dah sampai maksud dah. Jadi orang yang tak hidup senang ni, yang duduk kat KL ni, bila hari raya ni datang, dia orang naik takut lah. Tak nak balik, nak balik. Nak balik kan nak kena bagi duit. Jadi kita duduk kat KL, dia kata tempat lubang duit. Apa asal kau pergi KL balik tak ada duit? Lepas tu dia tengok apa kereta kau ada. Lepas tu dia tengok apa kereta, apa baju. Kalau nampak macam
Tak ada kereta, tak ada naik bas saja. Mereka kan takkan tengok nampak gagal kamu. Jadi perasaan gagal menyelubungi, tak jadi balik. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni dia tak diberitahu, tak belajar dari kecil, tak diberitahu, siapa pun tak tahu bahawa maksud hidup kita di dunia ni bukan nak jadi senang hidup. Sebenarnya itu bukan maksud hidup kita. Maksud hidup kita jadi kekasih Allah. Bila kita dapat Allah, senanglah hidup. Sebenarnya senang hidup tu bukan maksud. Dia ritetan hasil. Senang hidup tu outcome daripada dapat Allah. Tapi dia orang dah silap. Allah dia orang tinggal jadikan hidup senang maksud. Sampai bila pun tak boleh hidup senang. Kalau hidup senang pun memang ahli neraka. Adalah saya nak hidup senang. Saya nak tukang. Saya betul-betul beria-ia tinggalkan semua perintah Allah. Hidup senang. Tapi tak bahagia juga kat dunia. Jadi kita kena jadikan maksud hidup kita betul. Dapat Allah, dapatlah kita hidup senang. Bukan di dunia, di syurga, di akhirat. Sebab kita silap. Kita tak pergi kepada yang memiliki semua ni. Kita sibuk nak memiliki yang semua yang kita nampak. Tak mau memiliki yang memiliki segalanya. Jadi kita susah. Kenapa Yazid susah sampai sekarang? Kenapa Rashidi susah sampai sekarang? Dia tak memiliki yang memiliki segalanya. Kenapa Mesab senang aja? Kamu tengok saya, selama kamu tak kenal saya lah, pernah tak awak nampak saya susah? Rashidi, pernah saya nampak tidak? Jawablah, awak mana dengar? Pernah tak kau nampak aku susah? Apa? Tak pernah. Dia lama kenal. Kita jangan sibuk nak memiliki semua ni. Kereta nak memiliki itu, nak memiliki ni, bukan. Akhirnya kita tak memiliki apa-apa. Sampailah kita mati. Betul tak? Kita hari ni memiliki yang memiliki segalanya. Senang aja cerita. Satu jalan aja. Berapa nak banyak nak beli kereta lah, nak rumah lah, nak itulah, nak tanah lah, nak kahwin lah. Banyak sangat nak miliki. Tak payah banyak sangat. Jadi rosak fikiran tu. Satu saja. Saya nak memiliki yang memiliki segalanya. Dunia dan akhirat. Macam Amir Sab. Amir Sab sekarang memiliki yang memiliki segalanya. Jadi kekasih. Apa yang Amir Sab dapat? Semua. Semua dapat. Samad pun heran. Betul tak? Berapa tahun saya tak bekerja? Banyak tahun. Ada. Sebenarnya bila masa saya tak memiliki Allah dulu, susah sikit. Tapi tak susah sangat. Sebab saya dalam perjalanan itu kan, memiliki Allah. Saya memiliki dia juga, tapi tak sebanyak sekarang. Bila sekarang, kamu tengoklah. Dan akan bertambah lagi, kamu tengok. Dan di akhirat juga. Sebab dia memiliki dunia dan memiliki, dia adalah Tuhan dunia. Sebab itu Fatihah tu, dengan nama Allah yang memiliki, yang menguasai seluruh alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menguasai hari kemudian. Jadi kita dapat Allah ni, itulah senang jalannya. Dan Allah dah bagi tahu pada Nabi jalan tu. Kita jangan ragu. Kita dapat pemilik segala ni selesai cerita. Di dunia semua kita nak dapat. Tuan tengok aja buka puasa saya. Saya punya buka puasa, saya bukan ada duit. Saya ada duit, tapi saya tak pakai duit saya kan. Apa nak semua ada kat depan. Itu baru dalam dunia. Nak siput sedut ada. Nak perut ada. Nak rebung ada.
Nak apa, berbotok tu ada. Yang bawa ni semua Allah, bukan Itu sekarang baru tahap ni. Tahap atas lagi, jadi kekasih Allah. Lagi. Itu je yang kita kena buat dalam diri. Bukannya banyak sangat kita nak. Satu je nak. Jadi kekasih Allah. Okey, kasih.